Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang berikutnya ialah hadis Aisyah radhiyallahu anha. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk an sutratil musalli faqala mislu muakhirati ar-rahli, mislul muakhiratir rahli. Ada dalam riwayat baca muakhiratir rahli, tapi muakhiratir rahli dalam kebanyakan ni dengan di baris bawah muakhiratir rahli. Daripada Aisyah radhiyallahu anha katanya, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ghazwati Tabuk, di dalam peperangan Tabuk, an sutratil musalli, mengenai sutrah orang yang salat. Sutrah seperti mana yang kita sebut, iaitu tanda ataupun hadangan yang diletakkan di hadapan orang yang salat. Macam mana sutrah tu? Faqal mislu muakhiratir rahl, seperti yakni kadarnya seperti muakhirah ar-rahl. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Muakhiratur rahl ialah benda yang berada di belakang orang yang menaiki unta ataupun menaiki kuda khususnya, dan ataupun unta. Apabila mereka naik kuda, dia ada tempat sandar kayu, macam kayu tu dia buat tu supaya dia boleh rehat. Unta juga ada. Mereka letakkan kadarnya lebih kurang 3 suku lah. 3 suku hasta. Kiraan orang dulu kalau macam ni, kadar seperti ni, duduk di belakang, kita kira tempat sandak lah. Tempat sandak, bila dia naik kuda tu, dia ada bersandak, ataupun unta dia ada bersandak di belakang dia tu. Dia letak supaya dia boleh rehat di dalam perjalanan mereka. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kadar dia tu kalau nak pacak depan tu, kadar tinggi tu lah. Lebih kurang kalau satu hasta tu dia 3 suku lah. Jadi diletak di hadapan, kadar itu memadai. Tak perlu pergi ambil sampai satu setinggi kita ni, tak perlu. Itu kadar itu memadai sebagai tanda kepada tempat kita salat. Sebab tu kita pergi di sebahagian negeri ni, di Saudi banyaklah juga, dia buat macam kita tengok benda apa dia buat, macam dengan penanda ataupun penyekat lah, kecil-kecil, rupanya dia nak letak depan apabila orang salat di masjid ke apa, dia letak. Tapi tengoklah, kalau di masjid ni, kalau yang perlu hanyalah imam melainkan apabila kita sembahyang bersendirian. Dan imam dia sudah ada di dalam di mihrab dan orang tidak
lalu dah di hadapan dia dalam keadaan negara kita ni. Kita balik pada hadis ni. Hadis ni Aisyah radhiyallahu anha kata hal itu ditanya kepada Nabi semasa peperangan Tabuk. Peperangan Tabuk ialah peperangan yang terakhir yang Nabi terlibat. Ia berlaku pada tahun 9 Hijrah. 10 Hijrah Nabi wafat, dia berlaku pada 9 Hijrah pada bulan Rejab. Dan peperangan ini adalah peperangan yang payah. Peperangan yang susah. Quran kata sa'atul usrah, saat yang paling susah. Saat yang susah. Kenapa? Kerana peperangan ni pertama dia merancang, dia nak lawan dengan Rom. Dan kemudian jarak perjalanan Nabi pergi ke Tabuk 700 km lebih. Bayangkan kita daripada Perlis ni pergi ke Singapura. Kalau nak pergi dengan kereta pun kita fikir habis kereta tu. Ni sahabat nak pergi hadapi pasukan Rom. Sejauh itu nak bertempur. Jumlah sahabat yang pergi 30,000 orang. Nabi tidak pernah ada peperangan yang sebanyak itu orang menyertai baginda. Ni saat-saat yang akhir lah. Sebab ni kira peringkat yang hebat. Sebab peringkat sudah menentang Rom. Apabila Rom berfikir terpaksa ataupun berfikir untuk menghadapi Nabi, sebab empire Nabi dah makin ataupun pengaruh Nabi dah makin meluas, kabilah-kabilah Arab mula tunduk masuk Islam. Dan saya dah sebut banyak kali pada tuan-tuan, Rom ialah negara yang paling kuat di atas muka bumi masa tu. Arab bukan negara paling kuat, tak ada negara apa. Hanya ada kabilah, ada Mekah. Ada kerajaan-kerajaan Arab yang kecil-kecil adalah Osan dan seumpama. Dan semua orang Arab ni tak pernah terbayang mana-mana hari dalam hidup mereka untuk menentang Rom. Kalau mereka lalu di kawasan Rom, mereka hormat pada Rom, mereka taat, mereka bagi hadiah pada pembesar-pembesar Rom. Bila Nabi bersiap nak menentang Rom, itu telah mengubah segala minda dan peta geopolitik semua sekali bagi orang Arab. Tapi kita tak tengok pada sisi orang Arab lah. Kalau kita nak tengok pemetaan bangsa, artinya orang Arab telah dahsyat. Maulana Abdul Hasan Ali Nadwi tulis buku Kaifa Dakhala al-Muslimun at-Tarikh, macam mana orang Islam masuk ke dalam sejarah. Orang Arab ada puisi yang hebat, ada ingatan yang hebat, ada tentera-tentera ahli-ahli pemanah yang hebat, ada penunggang-penunggang kuda yang hebat. Tetapi mereka tak pernah menjadi kerajaan yang hebat. Hanya selepas datangnya Islam. Bukan buku Maulana Abu Hasan Al-Nadwi, Kaifa Dakhala al-Arabu Tarikh, bagaimana Arab boleh masuk ke dalam sejarah. Nabi SAW pergi
sejauh itu 700 km lebih. Ini adalah peperangan sebenarnya dipanggil Jaisyul Usrah, tentera yang paling dalam kepayahan pada musim panas. Ingat tak hadis dulu kita baca 3 orang yang tak sertai peperangan? Ka'ab bin Malik, Murarah bin Rabi', Hilal bin Umayyah. 3 orang yang Quran cerita yang Nabi pulau, kemudian mereka diampunkan. Dia kata apa? Nabi ni kalau nak pergi perang biasanya dapat Nabi tak bagi tahu nak pergi mana, strategi peperangan. Tapi kali ini bersiap hebat. Kenapa Nabi nak tunaikan perintah Allah? Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kuffar wal yajidu fikum ghilzah. Wahai orang-orang yang beriman, perangilah mereka yang terdekat dengan kamu di kalangan kufar, dan jadikan mereka itu mendapati kekerasan, ketegasan daripada kamu. Wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang bertakwa. Nabi nak tunaikan ayat ni. Kufar yang dekat, yang besar, siapa? Rom. Bezanya Rom ni dengan Quraisy. Rom ni ikut dia dekat sikit dengan Nabi, sebab dia ahlul kitab, dia Kristian. Ahlul kitab musyrikun. Quran bezakan ahlul kitab wal musyrikin. Ahlul kitab lain, musyrikin lain. Walaupun dua-duanya kafir, tapi kategorinya tak sama. Nabi SAW pergi nak perang dalam keadaan yang payah. Nabi suruh sahabat-sahabat derma, infak. Man jahaza jaishal usrah falahul jannah, kata Nabi. Nah, hadis riwayat Bukhari. Man jahaza jaishal usrah falahul jannah. Siapa yang menyiapkan tentera yang dalam kesusahan ni, tentera yang nak menghadapi kepayahan ni, baginya syurga. Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, dia mai bawa 200 auqiyah perak, 1000 dirham emas, bagi harta dia kat Nabi. Mai letak tepi Nabi. Tak cukup, bawa balik mai lagi 900 ekor unta, 100 ekor kuda. Boleh ukurlah kekayaan Uthman macam mana. Kaya Uthman bukan orang Madinah, dia berhijrah sama Nabi mana, tapi Uthman orang kaya. Sebab itu zaman pemerintahan Uthman, ramai Syiah duk kutuk, kata Uthman ni kaya mewah. Uthman jawab apa? Sebelum aku jadi khalifah aku kaya dah. Sekarang aku jadi khalifah tinggal kuda 2 ekor. Maksudnya infak. Nabi tengok Uthman ni menantu Nabi, 2 anak Nabi bersama dengan dia, macam kita cerita hari tu. Nabi kata ma darra Uthman ma darra ibn Affan ma amila ba'da al-yawm. Tak akan mudaratlah Uthman bin Affan apa-apa dosa selepas daripada hari ini. Maksudnya hari ini Uthman habis dah, Tuhan ampun dia. Sebab tu pada hari Uthman bin Affan, dia dikepung oleh pemberontak semasa dia menjadi khalifah. Mereka kepung dia, mereka tak bagi dia semayang di masjid Nabi, sedangkan dia yang bagi masjid tu. Mereka tak bagi dia minum air telaga rumah, sedangkan Nabi kata siapa beli telaga rumah masuk syurga. Uthman naik atas bumbung. Uthman tanya pemberontak hak kepung rumah Uthman, kamu tahu tak Nabi kata man jahaza jaishal usrah falahul jannah. Siapa yang menyiapkan tentera jaish usrah, tentera perang Tabuk, bagi dia syurga. Aku yang siapkan tuan Nabi.
Pasal mereka duk kata Osman ni sesat lah apa. Pemberontak. Di mereka bukan sahabat. Terpengaruh dengan politik masa itu. Maka kepung rumah Osman. Sahabat nak pertahankan Osman. Osman kata balik. Yang tak usah nak bergaduh dengan buat-buat ni. Tapi Osman ni tak mengungkit pahala dia. Tapi masa dia naik atas bumbung tu, dia sebut benda tu. Tak apa. Yang nak ceritanya, semua sahabat Abdul Rahman bin Auf datang bagi. Abu Bakar bagi semua harta dia. Nabi tanya, apa tinggal untuk Abu Bakar? Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasul saja. Tak ada lah. Taklah banyak macam Osman. Tapi bagi. Omar bagi semua. Sahabat hak tak ada 2-3 biji tamar mai bagi. Ni nak bersiap tentera berapa puluh ribu? 30,000 tentera. Bukan boleh pergi bawa air mineral dalam botol tu ya. Nak berjalan jauh ni. Kena ada harta, kena bawa binatang, makanan pun semua. Nabi SAW, sahabat ni, mai sahabat ni bagi Allah cekak setengah apa? As-sa', cupak kurma bagi. Geng munafik tak bagi. Duk tengok, duk tungkang ulas orang bagi. Mai orang hak bagi banyak, dia kata yang ni bukan apa, nak menunjuk, riak. Geng tu ada, sepanjang zaman ada. Mai bagi yang sikit, depa kata innallaha la ghaniyun an sadaqati hada. Tuhan tak perlu setakat sedekah 2-3 biji. Tu munafiqun. Sebab itu bila kita baca surah Taubah, Allah cerita tentang peperangan Tabuk dan semua perangai. Alladzina yalmizuna almutawwi'ina minal mu'minin fi sadaqat. Orang-orang yang mencela, orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang bagi sedekah dengan secara sukarela. Walladzina la yajiduna illa juhdahum. Orang-orang yang tak ada apa nak bagi melainkan banyak tu yang dia ada, dia bagi. Fayaskharuna minhum sakhirallahu minhum. Mereka persendakan orang yang sedekah, Allah persendakan mereka, Allah kata. Ini orang munafik. Peperangan ni banyak pengajaran. Cuma saya nak ceritanya apa tuan-tuan? Perangai munafik ni, perangai jahat ni ada sepanjang zaman. Dia tengok orang Islam sedekah macam ni, nak sedekah sikit. Dia tengok orang sedekah banyak, dia kata apa? Riak lah tu, nak menunjuk. Tuan-tuan, ini nifaq yang berlaku pada zaman itu. Saya nak sebut satu hal apa dia tentang kita. Di kalangan orang manusia ni, dia suka kaitkan apabila orang tu ada salah, dia kaitkan agama. Misalnya orang tu duduk main masjid. Dia main masjid, dia tak kacau orang main. Satu hari dia buat satu benda salah. Tu duduk pergi masjid dia tu. Dia nak kaitkan hak lekeh tu pasal pergi masjid. Ini ada satu ni hamba Allah ni, ada pasal nurse yang cucuk ni, dia dengar tu pakai tudung lah tu. Pasal apa nak kait dengan pakai tudung? Kerana dia nak cari benda yang boleh dilekehkan amalan agama. Kalau kau tu memang pakai jubah, pakai nak berlakon, tipu, ambil duit orang, okey lah. Kita kata tu pakai untuk tipu orang, it's okay. Tapi kalau kau tu kaki, misalnya dia tu kaki pergi masjid, sembahyang jemaah terlalu pergi jemaah, puasa Isnin Khamis dia puasa. Mamai kau tu dah buat satu salah, tu duk puasa Isnin Khamis tu. Pasal apa yang nak kait dengan amalan dia yang baik, yang dia tak kacau orang? Tu duk pergi umrah kerap tu, pangai macam tu. Pasal apa nak kait umrah kepada umrah, Allah ampunkan dosa, Jumaat pada Jumaat Allah ampunkan dosa? Melainkan dia duk tipu orang ambil duit pergi umrah, dia duk tipu orang ambil duit pergi buat derma yang bukan dia punya. Kemudian dia tipu orang tertipu. Itu cerita lain lah kalau orang tertipu. Kalau orang tak tertipu, orang bagi ataupun dia pergi umrah sendiri duit dia,
Apa kita nak kalut, nak kaitkan kesalahan dia dengan amalan baik dia? Nak kata salah, salah yang tu lah, yang tu salah. Apa ni duk pergi maki orang, tak apalah. Tu duk maki orang padahal duk pergi semayang tu, dia nak pergi kait dengan semayang tu. Kenapa tak? Tu duk maki orang padahal ada SPM masuk universiti, dia tak kait yang tu, dia tak pergi hak tu, dia nak pergi tentang amalan agama yang baik. Tengok tu, perangai tak elok, padahal pakai tudung, baik tak biar pakai tudung. Yang tu dia punya poin. Ini syaitan. Kerana supaya orang menganggap amalan agama yang baik itu tak ada nilai dah. Kalau kita nak salah, kita salahkan amalan tu saja. Perbuatan yang salah tu, apa ni penipu, tak apa. Apa ni buat, salahkan itu. Jangan mengecilkan amalan baik yang mana agama telah mensyariatkannya. Dia tu ada kelemahan, dia ada kelemahan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat mencegah fahsyak dan munkar. Kata Quran. Dia tu solat tapi ada buat munkar. Nanti satu hari mudah-mudahan dia berhenti. Mudah-mudahan solat itu mengampunkan dosanya. Jangan kita pelekehkan amalan yang baik kerana ada amalan yang buruk. Okey. Allah Subhanahu wa taala bagi pahala besar bagi peperangan ini. Dan perang ni susah. Tuan-tuan, hadirin dan hadirat sekalian, mai dengar kuliah dalam masjid, panggil saya mai kuliah dalam masjid ataupun saya mai kuliah, cerita tuan-tuan duduk pun senang, saya kuliah pun senang. Habis sangat tutup hidung ni pasal musim ni, kita jangan duk panggil mai ramai sangat. Musim kuliah ni sebab musim Covid. Tu saja. Hal lain kalau ramai pun tak ada apa. Habis sangat ada kawan kita buat nasi lemak, pas semua kita makan kat kuliah. Tapi kalau berjuang tu kepada peringkat nak kena mati, bukan mati di rumah sendiri, nak kena pergi, kita ni pergi, katalah ni jom kita pergi KL lah. Aku rekon kereta rosak, tak lebih lah, panas, buka tingkap tu, tak tahan ni lah, musim panas. 700 km lebih bawa senjata, bukan ada makanan apa semua, hak bawa hak ada. Sehingga sahabat kongsi kurma. Nak pi mana? Bukan nak pi tengok ceramah apa, nak pi perang. Perang dengan siapa? Perang dengan Rom. Quran kata infiru khifafan wa thiqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafan, keluarlah berperang dalam keadaan ringan, wa thiqalan, dalam keadaan berat, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah, berperanglah dengan harta kamu, dengan nyawa kamu pada jalan Allah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun, yang demikian itu lebih baik untuk kamu jika kamu tahu. Tuan-tuan, agama bila kita masuk pada dia, dia bukan bawa macam mana nak jual baju agama, nak jual produk. No. Itu agama jadi-jadian. Kemudian kita tengok lately ni, agama semua orang buat duit tahu agama. Tapi agama ialah perjuangan menghadapi cabaran demi mempertahankan prinsip dan mempertahankan benteng agama. Sahabat pergi, ada di kalangan sahabat, mari ya Rasulullah saya nak pergi. Rasulullah ada apa? Tak ada kuda, tak ada pedang pun tak apa ada. Nak jalan kaki, Rasulullah kata tak maaf lah, tak boleh pergi, tak cukup lah barang ni. Pusing mata, pusing ke belakang, air mata bercucuran, menangis. Sebab menangis tak boleh ikut. Abu Khaisamah, dia tak pergi masa awal, dia duduk masuk kebun dia. Aku duduk teduh macam ni, duduk biar Rasulullah pergi. Ambil kuda dia, pecut,
Nabi duduk rehat masa dalam setengah perjalanan dah. Nabi tengok dia jauh, Nabi kata fakun Abu Khaisam. Fakun Abu Khaisam. Harapnya jadilah dia Abu Khaisam. Maksudnya Abu Khaisam kot. Main dia. Nabi kata bagus. Kalau tidak dia termasuk geng munafik. Geng munafik ya Rasulullah, kami ni betul-betul nak pergi betul-betul punya. Tapi yalah, buah pun masa ni lah dia ada berbuah. Kurma pun masa ni lah nak petik. Bini di rumah pun tak ada siapa nak tengok. Nabi kata pi. Sebab tu Quran kita baca dalam surah At-Taubah, Allah kata apa? Lau kana 'aradan qariban wa safaran qasida lattaba'uk walakin ba'udan 'alaihim asy-syuqqah. Lau kana 'aradan qariba wa safaran qasida. Kalaulah perjalanan tempat sampai itu dekat dan pemusafiran yang sederhana jauhnya, lattaba'uk, nescaya mereka mengikutmu wahai Muhammad. Walakin ba'udan 'alaihim asy-syuqqah. Tapi jauh, beban untuk mereka nak ikut, jauh daripada mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kata, wa sayahlifuna billahi law istata'na la kharajna ma'akum yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Mereka bersumpah, demi Allah, kalau tak ada apa-apa rintangan memang nak keluar pun. Allah kata mereka musnahkan diri mereka. Allah tahu mereka pendusta. Sebab tu orang yang tak menyertai peperangan itu adalah munafikin. Dan ini adalah peperangan Tabuk, peperangan yang terakhir yang disertai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan peperangan ini telah memberikan sahabat nak keluar perangan ni pun ada mula-mula semangat, lama-lama duk fikir jauh Allah kata laqad taballahu 'alan nabi wal muhajirin wal ansar alladzina yattabi'uhu fi sa'atil usrah. Allah ampun Nabi, Muhajirin dan Ansar yang ikut Nabi pada keadaan yang susah. Ba'da kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taballahu 'alaihim. Selepas hampir jantung hati sebahagian mereka itu berbolak-balik. Rasa macam tak mau nak pergi buat kali ni. Jauh. Ini adalah peperangan yang Aisyah maksudkan, iaitu peperangan Tabuk, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi manfaat kepada kita dengan panjang cerita peperangan Tabuk ni. Mudah-mudahan kita dapat manfaat. Ada soalan? So, kita masa tak banyak, so saya jawab soalan. Siapa ada soalan ke Umar? Saya nak baca soalan yang awal dulu. Ada hentak saya. Ada lagi? Apakah keadaan yang kita hadapi pada zaman ini merupakan tanda-tanda akhir zaman? Tuan-tuan, selepas Nabi wafat, memang tanda, salah satu tanda zaman ini ialah zaman akhir, ialah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma orang hari ini dia suka cari benda yang hanging ni, cerita Dajjal mai. Oh, sekarang dah 3 hari ni Dajjal orang minat. Oh, Dajjal mai dah, Dajjal duk keluar dah, Dajjal mai bawa vaksin. Yang tu sampai ada orang takut nak ambil vaksin, takut Dajjal duduk dalam vaksin. Saya bukan nak cerita pasal apa vaksin tak vaksin, tapi semua hadis-hadis ni dia tak tiba-tiba Dajjal mai. Oh, Dajjal mai, dia tak boleh macam tu. Dia ni ada package. Dajjal nak mari siapa nak bila? Zaman Isa. Isa mari zaman bila? Masa tu siapa ada? Masa tu ada Mahdi. Sebab tu Mahdi dengan Nabi Isa
salat di Baitul Maqdis, Nabi Isa suruh Mahdi jadi imam. Yang ni package dia. Tak boleh tiba-tiba cerita ni Imam Mahdi mai di Jordan tu. Dia tak macam tu lah. Sebab tu dia tak boleh baca hadis secara terputus. Tapi kita baca hadis-hadis yang lain, riwayat lain yang menceritakan apa yang Nabi sebut tentang kiamat, tanda kiamat yang berkaitan dengan diri kita yang kita nampak. Salah satunya yang selalu saya sebut, wa taqarrabuz zaman, wa yataqarrabuz zaman. Zaman menjadi pendek, time is shortened, zaman menjadi pendek. Salah satunya ialah apa yang disebut oleh Abdullah bin Mas'ud tentang tanda kiamat, ataupun tentang perkara yang akan berlaku lah. Dia tak sebut perkara akan berlaku selepas daripada ini, selepas daripada zaman dia. Abdullah bin Mas'ud, riwayat ni secara, saya selalu baca hadis ni dulu. Riwayat ini walaupun dia panggil mauquf kepada Abdullah bin Mas'ud, mauquf yakni daripada mulut Abdullah bin Mas'ud, tetapi hukumnya marfu' kepada Nabi kerana ia membabitkan hal-hal masa depan yang tak mungkin Abdullah bin Mas'ud tahu. Apa yang Abdullah bin Mas'ud sebut? Dia kata, kaifa antum idza labisatkum fitnah. Dalam sebagian riwayat, idza albasatkum fitnah. Apa akan jadi pada kamu nanti apabila kamu akan diselubungi ataupun kamu diselubungi oleh fitnah? Yarbu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa yattakhidhuha an-nasu sunnatan idza ghuyyirat qalu ghuyyiratis sunnah. Apa akan terjadi kepada kamu apabila kamu dibaluti oleh fitnah, yang mana budak-budak yang kecil itu membesar di dalam fitnah itu, yang tua di dalam fitnah itu, yakni fitnah yang berterusan. Wa tuttakhadha sunnatan, sebenarnya wa yattakhadha an-nasu sunnatan. Orang mengambil yang fitnah, yang bukan sunnah itulah menjadi sunnah. Benda tak sunnah, orang pakai kata sunnah. Idza ghuyyirat, bila diubah, kita tak mau, kita tak usah buat benda ni, Nabi tak buat. Qalu ghayyiratus sunnah. Mereka akan menyatakan, woi, depa ni pi ubah benda sunnah, padahal tidak sunnah. Ghuyyiratis sunnah, diubah sunnah, padahal tidak sunnah. Fitnah tu akan datang. Dan kita tengok zaman, manusia tak tahu yang mana sunnah. Hak mereka amalkan tu, orang tak sadar amal benda ni. Nabi tak, mereka ni nak ubah. Yang ni lah dalam Islam. Ghuyyiratis sunnah. Orang yang dengar daripada Abdullah bin Mas'ud, tanya Abdullah bin Mas'ud, mata zalika ya Aba Abdurrahman, bila sampai berlaku hal macam tu wahai Aba Abdurrahman? Yang ni gelaran Abdullah bin Mas'ud. Kata Abdullah bin Mas'ud, idza kasurat qura'ukum wa qallat fuqaha'ukum. Yang pertama, apabila ramainya pembaca kamu, yang boleh baca ramai, wa qallat fuqaha'ukum, kurang yang memahaminya, kurang ulama'nya, kurang ahli yang faqih tentang hal ehwal agama yang dia baca tu. Yang ceramah tu ramailah, tapi yang faham itu kurang. Wa kasurat umara'ukum wa qallat umana'ukum, ramai orang politik kamu, sikitnya orang yang amanah di kalangan kamu. Hak nak jadi pemimpin ni ramai betul, hari-hari hinggap dengan mereka saja. Wa qallat umana'ukum, sikitnya orang yang amanah kamu. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah, dicari dunia dengan menggunakan amalan akhirat. Ni banyak. Semua amalan agama aja, tapi jual produk.
Tapi jual barang. Itu yang saya sebut Qiyamul Lail. Tak pernah kita bayang. Semua orang tahu Qiyamul Lail nak ikhlas. Qiyamul Lail boleh buat live sambil kutip derma. Wal tumisatid dunya bi'amalil akhirah. Dicari dunia dengan amalan akhirat. Wa tufiqqiha li ghairi din. Kemudian dipelajari, bukan dipahami fiqh, bukan kerana agama. Ini adalah ciri ataupun salah satu tanda yang Nabi sebut. Walaupun Abdullah bin Mas'ud sebut, tapi dia dihukum marfu'. Amaran yang kita tengok zaman demi zaman ia berlaku. Ramai orang dia tak ni, tapi dia duk cari yang lain. Tapi benda-benda yang seperti ini menjadikan kita kena hati-hati, supaya kita tahu yang mana tak sunnah jangan kita anggap sunnah. Jangan kita mempelajari agama, mencari agama, mencari dunia dengan menggunakan amalan agama. Banyak soalan awal ni, tadi hantar saya petang tadi, saya nak jawab yang ni dulu. Hak ni orang hantar banyak sangat 2-3 hari ni, saya malas nak jawab, tapi saya nak sebut sikit. Ramai sangat tanya saya bukan ahli parlimen. Apa jadi kepada negara kita ni di kalangan Covid? Dia masuk tak kala Covid teruk, orang politik duk berkelahi tak habis lagi. Saya tak tahulah dia berkelahi tu, tapi kita cerita kita. Tuan-tuan, kalau kita fikir kadang-kadang jawatan pemerintah, pemimpin pemerintah, Perdana Menteri ke, Presiden ke Menteri, kadang-kadang kita fikir jawatan ni macam syurga Firdaus. Manusia bertarung habis-habisan untuk jawatan ni. Kita baca hadis Nabi dalam perang Tabuk ni, sahabat habis all out. Sebab Nabi janji falahul jannah man jahaza jaisha al-usrah falahul jannah. Siapa siapkan tentera Tabuk ni, dia masuk syurga, bagi dia syurga. Seolah-olah macam tu, siapa dapat jadi Perdana Menteri, bagi dia syurga. All out semua orang. Apa saja orang sanggup buat. Bukan semua puak lah, tak ada, lebih kurang. Tak kira apa rakyat nak jadi ke, rakyat nak mati Covid ke apa, kita lawan berebut ni dulu. Lawan kolek jumlah, lawan kolek apa, dakwa. Kawan ni pergi cari SD, kawan ni kata dia masih lagi, kawan ni kata dapat kat dia dah. Macam main bola, kan, bola ditendang ke kaki ni, nombor 11 mengambil, macam tu. Dahsyat. Rakyat dah mati ni. Bagi peluang bahas pun mereka tak bahas macam mana cara nak mengatasi Covid ni yang lebih berkesan. Tak ada. Semua duk bahas aku jadikah menjadi, dapat kat aku kau dapat ke hang. Ajaib. Tak kira lah belah mana-mana pun. Sebab dunia, Nabi SAW sebab tu dia ajak kita doa. Salah satu doa, wala taj'alid dunya akbar hammina wala mablagh ilmina wala tusallit alaina man la yarhamuna. Wala taj'alid dunya akbar hammina. Janganlah jadikan dunia ni benda yang paling besar sekali fikiran susah hati kami, semua gundah gulana kita dunia. Wala mablagh ilmina. Jangan jadi dunia itulah kadar ilmu kita. Tak boleh nampak akhirat dah. Sehingga dalam bahan agama, bila jadi ustaz ke apa, besok senang ustaz ni jual aliok ya, boleh untung lah. Agama pun dipikir dengan kadar dunia saja. Dalam ceramah agama, kuliah, semua fikir kadar. Bukan salah. Apa dia fadilat kalau baca yang ni dapat di dunia? Dapat rezeki yang banyak, projek boleh dapat, ni boleh dapat. Bukan salah, tapi itu dah kadar.
Amalan agama, asalnya amalan agama ni nak dapat syurga dulu, baru kelebihan di dunia. Tak, semua perbahasan dia setakat tu je. Nabi kata supaya kita doa, wala taj'alid dunya akbar hammina. Jangan jadikan dunia benda yang paling besar duka cita kami. Wala mablagh ilmina, jangan itulah kadar penyudah kepada ilmu kami. Wala tusallin alaina man la yarhamuna, jangan kau jadikan menguasai kami orang yang tak kesian kepada kami. Bukan salah saya nak cerita orang nak menguruskan negara ataupun orang yang nak berbincang siapa yang lebih aslah jadi dalam negara, tapi sampai tak boleh ruang berfikir, membujur lalu melentang patah, itu saja. Kadang-kadang ada orang sampai penghujung seluruh hayat dia, kita ingat macam dia dah wakaf dah, aku nak jadi jawatan tu juga. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar the best pemerintah. Bahkan Abu Bakar lebih baik, kurang padanya, tapi Abu Bakar tempohnya sedikit, pendek, 2 tahun lebih. Umar 10 tahun telah merealisasikan banyak benda, telah buat, memberikan kesan yang besar pada sejarah. Tapi bila dia pulang dalam perjalanan, dia tengok diri dia, dia kata, ya Allah, Allahumma qad da'afat quwwati, ya Allah, telah lemahlah kekuatanku, wa kaburat sinni, telah tua aku ni, telah tua, wa intasharat ra'iyati, rakyat pula banyak, faqbidni ilaika ghairu mudayyi'in wala mufrid, tolonglah ambil nyawa aku sebelum aku sia-siakan tugas ni. Masya Allah, mati dah lepas itu. Dia solat, kemudian dia ditikam. Kita bukan maksudnya demikian mereka ini semua melihat macam mana mereka melihat kepada dunia ni. Bila Rustam, selalu saya ulang dalam khutbah tersebut, tanya Rib'i bin Amir. Rib'i bin Amir satu orang yang, siapa tahu Rib'i? Tak apa tahu. Kata Maulana Abdul Hasan Ali An-Nadwi, tak ramai orang tahu Rib'i, sahabat kecil, tapi ini orang yang keluar daripada institusi Nabi, pergi kepada Panglima Parsi yang kuasa dunia yang kuat, kepala hanya diikat tali. Rustam tanya dia, kau mari buat apa orang Arab? Kerana tak terbayang pada fikiran orang Parsi, macam mana orang Arab boleh nak perang dengan Parsi? Makan pun tak cukup orang Arab. Tetapi apabila Rustam tanya Rib'i, sahabat Nabi yang kecil, bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Uthman, bukan Ali, Rib'i bin Amir, tanya dia, siapa kau main? Hampa nak buat apa ni? Main lawan aku ni? Betul ni Parsi. Apa dia jawab? Jawapan dia ni ialah jawapan untuk semua pendakwah. Allahu bata'athana linukhrija man sya' min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, min jawril adyani ila adlil islam, wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allah yang hantar kami. Dia tak kata Umar, Khalifah Umar yang hantar kami perang. Allah yang hantar kami, untuk Allah mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat.
Itu Rib'i, bukan seorang penyair badui padang pasir, tetapi kerana mendapat tarbiyah yang betul, sehingga dia dapat tahu apakah tujuan hidup dia, misi hidup dia, perjuangan hidup dia. Kepalanya tak ada serban hebat, pakaian mewah, ikat tali saja di kepalanya dengan baju seorang badui di padang pasir. Pergi berjumpa panglima tentera Parsi yang hebat, memberitahu Allahu bata'athana, Allah yang hantar kami, linukhrija man sya', untuk kami mengeluarkan siapa yang Allah mahu, min ibadatil ibadi ila ibadatillahi wahdah, daripada mengabdikan diri sesama hamba-hamba kepada mengabdikan diri hanya kepada Allah. Min jawril adyani ila adlil Islam, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam. Wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Orang Islam melihat dunia dan akhirat yang luas. Orang Islam tak sempit dada. Orang Islam insya-Allah tak bunuh diri. Orang Islam tak duka cita, walaupun dia terasa kesakitan, kezaliman yang orang buat, dia duka cita atas perbuatan itu, tetapi tak putus harapan, kerana dia melihat dunia itu hanyalah sementara, sambungan kehidupan yang sebesarnya ialah di akhirat kelak. Ini yang kita kena betulkan di dalam pengajian kita, pemikiran agama kita, sehingga apabila kita melihat semua kerenah-kerenah ini, orang politik ke apa, kadang-kadang kita akan tersenyum sendiri. Kita heran apa yang manusia cari dalam dunia, dalam kehidupan mereka. Mudah-mudahan Allah rahmati kita. Saya tak dah terlebih waktu 7 minit pula. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.